Kita dah mula dah. Hai guys, berjumpa kembali kita di dalam sesi ketiga. Adakah kamu okey setakat ini? Kami berharap kamu semua masih ada energi kerana selepas ini kita akan mulakan sesi ketiga yang dibawakan oleh Steffi Tabari. Betul tu. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita sediakan buku-buku serta hati kita untuk belajar tentang Tuhan. Jumpa lagi nanti. Bye. Shalom semua, kembali juga kita ke sesi yang ketiga pada hari ini. Saya harap kamu semua sudah cukup rehat tadi kan dan dapat memproses pelajaran kita pada sesi yang kedua tadi. Nah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan latihan teguh dengan huraian tentang Roh Kudus. Baiklah, Yesus menjanjikan kita penolong yang lain dalam bahasa Yunani iaitu Alos, yang lain seperti dia sendiri. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga 17 berkata, Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang lain yang akan menyertaimu selama-lamanya. Penolong itu roh kebenaran. Dia tetap di dalammu dan akan ada di dalam dirimu. Roh Kudus adalah penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus. Apa arti Roh Kudus sebagai penolong kita? Perkataan penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yaitu dia yang dipanggil ke sisi seseorang, pengantara, penghibur, penolong, pembela, penasihat. Jadi, Roh Kudus ada di sisi kita untuk menyokong, untuk membantu, untuk menghibur, untuk menasihati, dan membimbing kita. Yesaya pasal 11 ayat 2 berkata, Roh Tuhan akan diam padanya, roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut kepada Tuhan. Adakah Roh Kudus itu satu kuasa seperti graviti? Tidak. Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus bukanlah ia, tetapi dia. Roh Kudus adalah pribadi. Kadangkala Roh Kudus diperlakukan seperti satu kuasa, seperti graviti daripada pribadi. Tetapi Roh Kudus bukanlah ia, tetapi dia. Berikut adalah sifat-sifat kepribadiannya. Yang pertama, dia menginsafkan dunia tentang dosa dan kebenaran dan penghakiman, dan dia memberi petunjuk dan berfirman. Yang kedua, dia mengajar. Yang ketiga, dia memberi alasan. Yang keempat, dia berfikir dan memahami. Yang kelima, dia mengkehendaki. Yang keenam, dia merasakan. Dan yang ketujuh, dia memberikan persekutuan pribadi. Selain itu, Roh Kudus juga digambarkan melalui nama yang berbeza, seperti Roh yang baik, Roh Allah, penolong, penasihat, Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh menjadi anak atau anak angkat, Roh kasih karunia. Ini adalah kerana Roh Kudus adalah Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapakah iblis memenuhi hatimu sehingga kau berdusta kepada Roh Kudus? Dan ayat yang keempat, kamu bukan berdusta kepada manusia tetapi berdusta kepada Allah. Maksud berdusta kepada Roh Kudus adalah berdusta kepada Allah. Seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, kamu adalah bait Allah kerana Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Kamu adalah bait Allah, yaitu bait Roh Kudus. Baiklah semua, berikut akan menunjukkan keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus yang pertama adalah pencipta. Dalam Mazmur 104 ayat 30 mengatakan, Engkau menghantar rohmu lalu mereka dicipta. Ini bermaksud Roh Kudus ni dari awal lagi terlibat dalam penciptaan dunia ini. Jadi,
dia bukan hanya sekadar tambahan, tetapi merupakan sesuatu yang sangat penting dan asas. Kedua adalah kekal dan abadi. Sebagai contoh, kalau zaman sekarang kan, kalau ada trend TikTok yang viral tuh, sekejap saja kan, lepas tu kena lupa sudah. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah luput, dia akan kekal selamanya. Ini menunjukkan Roh Kudus itu sentiasa ada, tidak kira bila. Ketiga adalah Maha Kuasa. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Ini bermaksud Roh Kudus boleh melakukan apa-apa mukjizat sahaja. Jadi bayangkan apa yang dia boleh buat dalam hidup kita. Power kan? Keempat adalah Maha Tahu. Kita semua mesti pernah merasa susah dalam hidup kan? Tetapi Roh Kudus tahu semuanya itu, termasuk juga rahsia yang paling dalam hati kita. Oleh itu, kita semua boleh percaya kepada Dia, kerana Dia tahu apa yang terbaik. Akhir sekali adalah Maha Hadir. Ini bermaksud bahawa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita selamanya. Tidak kira kita gembira, kita sedih, Roh Kudus akan sentiasa bersama kita. Baiklah, itu adalah semua tentang keilahian Roh Kudus. Mari kita lihat soalan tinjauan dan aplikasi yang pertama. Soalan pertama, siapakah Roh Kudus? Soalan kedua, Roh Kudus adalah penolong Parakletos dalam bahasa Yunani kita. Apa erti Parakletos? Soalan ketiga, adakah Roh Kudus itu suatu kuasa seperti grafiti? Mengapa? Okeylah, jom guys, kita sambung semula. Saya mau tanya kamu semua. Kamu tahukah apa itu konsep Tritunggal? Sebelum itu, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus berkongsi sifat-sifat yang sama. Apakah sifat-sifat Allah? Bapa adalah pencipta, kekal, maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Anak juga pencipta, kekal, maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Roh Kudus juga pencipta, kekal, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Oleh itu, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Kembali kepada soalan saya tadi, konsep Tritunggal adalah bahawa terdapat satu Allah yang wujud selama-lamanya dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kewujudan merujuk kepada sesuatu yang ada dengan sifat-sifat atau intipati tertentu. Ia merujuk kepada apa kamu, seperti meja dan kerusi. Pribadi merujuk kepada kepribadian atau sifat-sifat kewujudan. Ia merujuk kepada siapa kamu atau identiti kamu. Sebagai contoh, apa kamu merujuk kepada kamu sebagai manusia. Kamu mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri seorang manusia. Sebaliknya, siapa kamu merujuk kepada sifat kewujudan kamu. Kamu sebagai seorang yang mempunyai identiti dan kepribadian kamu sendiri. Kamu adalah satu kewujudan dan kamu mempunyai satu pribadi. Kamu adalah satu apa dan satu siapa. Mari kita lihat skit pendek ini. Apa kamu? Apa saya? Manusia lah, Bah. Siapa kamu? Siapa saya? Ya. Jetro, saya Jetro. Kau dah kenapa ni? Ih, pelik. Selain itu pula, Allah adalah kewujudan ilahi dengan sifat-sifat atau ciri-ciri Allah.
Namun Allah berbeza dengan makhluk ciptaan dan wujud dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah adalah satu kewujudan ilahi. Tetapi Allah adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah adalah apa dan 3 itu adalah siapa? Mari kita lihat skit kedua pula. Hei! Astaga. Apa itu Allah? Apa itu Allah? Allah itu kewujudan ilahi lah. Oh, siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Soalan kau ni kan bonus-bonus ah. Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus lah. Dah, sambung kerja nih. Pergi. Ih. Oleh itu, kepribadian setiap ahli Tritunggal bermakna setiap pribadi mempunyai pusat kesedaran yang tersendiri. Mereka berhubung antara satu sama yang lain secara pribadi. Bapa menganggap dirinya sebagai aku, manakala dia menganggap Anak dan Roh Kudus sebagai engkau. Begitu juga Anak menganggap dirinya sebagai aku, tetapi Bapa dan Roh Kudus sebagai engkau. Baiklah, konsep Tritunggal boleh dijelaskan seperti berikut. Allah itu Esa, satu. Allah sentiasa hadir dalam kesatuan sempurna 3 pribadi yang berbeza, yang kekal dan setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selain itu, setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Allah dan memiliki sifat-sifat yang sama, setara, dan sederajat. Contohnya, kekal, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Hanya peranan setiap pribadi dalam Tritunggal adalah berbeza. Baiklah, kamu semua tahukah bahawa perkataan Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi konsep itu jelas wujud. Perkataan Trinity, Tritunggal, diperolehi daripada perkataan Latin, Trinitas, iaitu gabungan perkataan Trinus, 3 kali ganda, dan unitas, kesatuan atau lengkap. Kita tidak percaya kepada Tritunggal kerana perkataan itu, tetapi kerana apa yang diajar oleh Alkitab. Tidak, yang dimaksudkan di sini adalah mempunyai 3 Allah. Selain itu, bahawa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 bentuk Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah 3 bentuk Allah. Masing-masing adalah Allah yang wujud pada masa yang sama. Bahawa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah bahagian atau kepingan Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan bahagian atau kepingan Allah. Itu akan membayangkan bahawa Yesus adalah sepertiga Allah, Bapa adalah sepertiga Allah, dan Roh Kudus adalah sepertiga Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing adalah Allah dengan sepenuhnya. Alkitab jelas mengenai kesatuan Allah. Pertama, dengarlah wahai Israel, Tuhan ialah Allah kita. Tuhan itu Esa. 1. Yang kedua, kita tahu bahawa Allah itu Esa. Yang ketiga, hanya ada satu Allah dan hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu seorang insan, Kristus Yesus. Walau bagaimanapun, Alkitab juga mengandungi penyataan yang jelas mengenai kepelbagaian dalam kesatuan itu. Dalam Kejadian, pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Perkataan Ibrani untuk Allah di sini adalah Elohim, yang merupakan bentuk jamak, perkataan El. Selain itu, Kejadian mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. Menurut gambaran Allah, Dia menciptakan mereka, lelaki dan perempuan. Bahagian pertama Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan
kita merujuk kepada kemajmukan Allah. Tetapi bahagian kedua pasal 1 ayat 27 mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarannya sendiri yang tunggal. Yesaya pasal 48 ayat 16. Sekarang Tuhan Allah telah mengutus aku dengan roh-Nya. Ayat ini merujuk kepada ketiga-tiga pribadi Tritunggal. Tuhan Allah merujuk kepada Bapa, mengutus aku merujuk kepada Mesias, dan roh-Nya merujuk kepada Roh Kudus. Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, kerana Tuhan, Yahweh, telah mengurapi aku. Ayat ini juga merujuk kepada ketiga-tiga pribadi Tritunggal. Roh Tuhan Allah merujuk kepada Roh Kudus. Padaku merujuk kepada Mesias, dan Tuhan, Yahweh, merujuk kepada Bapa. Baiklah, terdapat beberapa peranan setiap pribadi dalam Tritunggal yang berbeza. Apakah peranan-peranan dalam Tritunggal? Yang pertama ialah peranan Bapa, sumber segala sesuatu, pencipta alam semesta, pemelihara kehidupan. Bapa memulakan wahyu ilahi. Dia memulakan penyelamatan dan mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, peranan anak, Yesus, mengambil bentuk manusia untuk menyelamatkan kita, melakukan kehendak Bapa. Yesus mengalami pelbagai kelemahan fizikal manusia, emosi, penderitaan, menjadikan dia boleh berkait dengan kita. Akhir sekali, peranan Roh Kudus, penolong, pembela, penasihat, penghibur, dan pengajar. Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia tinggal di dalam orang beriman, memberi kuasa, dan menjadi materai penyelamatan. Walaupun pribadi dalam Tritunggal mempunyai peranan yang berbeza, mereka adalah setara kerana sifat-sifat mereka adalah sama dan tidak berubah. Ketiga-tiga pribadi Tritunggal dikaitkan bersama atas asas yang sama. Sebagai contoh, penyelamatan. 1 Petrus 1 ayat 2, kamu terpilih menurut rancangan Allah Bapa, dijadikan umatnya dengan Roh Kudus, supaya taat akan Yesus Kristus dan disucikan dengan darahnya. B. Pengudusan. 2 Korintus 13:14. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan keakraban Roh Kudus menyertai kamu semua. C. Pembaptisan Kristian. Matius 28:19. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis dalam satu nama yang tunggal, bukan nama-nama yang jamak. D. Doa. Efesus 3:14. Dengan sebab itulah aku bertelut kepada Bapa. Aku berdoa semoga Dia mengurniakan kepadamu kekuatan melalui Roh-Nya dalam dirimu. Semoga Kristus mendiami hatimu melalui iman. Baiklah, yang seterusnya adalah ilustrasi Tritunggal. Terdapat banyak percubaan untuk menggambarkan ilustrasi Tritunggal. Walau bagaimanapun, tiada ilustrasi yang tepat. Ilustrasi pertama ialah telur mempunyai 3 bahagian, cangkang atau kulit telur, putih dan kuning telur. Atau apple mempunyai 3 bahagian, kulit, isi, dan biji. Batasan kepada ilustrasi telur dan apple. Cangkang atau kulit, putih dan kuning telur adalah sebahagian daripada telur, bukan telur itu sendiri, sama seperti kulit, isi, dan biji apple adalah bahagian daripadanya, bukan apple itu sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah sebahagian daripada Allah. Masing-masing adalah Allah. Ilustrasi kedua adalah air. Boleh berada dalam 3 bentuk: ais,
cecair, dan uap. Cecair, uap, dan ais adalah 3 bentuk air. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah 3 bentuk Allah. Masing-masing adalah Allah yang wujud pada masa yang sama. Ilustrasi yang ketiga, orang yang sama dengan peranan yang berbeza. Contohnya, seorang lelaki yang mempunyai peranan sebagai suami, bapa, dan anak. Allah bukanlah satu kewujudan yang memainkan 3 peranan yang berbeza. Dia adalah satu kewujudan dengan 3 pribadi, bukan hanya dengan 3 peranan. Doktrin Tritunggal tidak membahagikan Allah kepada 3 bahagian. Alkitab jelas bahawa ketiga-tiga pribadi adalah 100% Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Sebagai contoh, Kolose 2 ayat 9 berkata tentang Kristus, dalamnya terhimpun seluruh ketuhanan berbentuk jasmani. Ilustrasi secara matematik pula. Bukan Bapa tambah Anak tambah Roh sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 Tuhan. Tetapi Bapa kali Anak kali Roh sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 Allah. Kerana Allah adalah roh yang tidak kelihatan, tidak boleh digunakan tambah, tetapi boleh gunakan kali. Menggunakan ruang pula, 3 dimensi, panjang, darab lebar, darab tinggi. Alam semesta adalah suatu ruang yang menunjukkan sifat-sifat penciptanya. Walaupun ilustrasi-ilustrasi tadi mungkin memberi kita gambaran tentang Tritunggal, gambaran itu tidak sepenuhnya tepat. Allah yang tidak terhingga tidak dapat digambarkan sepenuhnya dengan ilustrasi-ilustrasi yang terbatas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeza, tetapi setiap pribadi adalah Allah. Kepelbagaian dalam kesatuan Allah ditunjukkan di dalam Raja. Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Yesus adalah Allah, tetapi dia bukan Bapa atau Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah Allah, tetapi dia bukanlah Anak atau Bapa. Mereka adalah pribadi yang berbeza, bukan 3 cara yang berbeza untuk memandang Allah. Kita adalah makhluk yang terbatas. Adalah mustahil bagi kita untuk memahami Allah sepenuhnya kerana Dia tidak terbatas. Mari kita lihat soalan tinjauan dan aplikasi yang kedua. Soalan pertama, kita percaya ada berapa Tuhan? Soalan kedua, Alkitab jelas mengenai kesatuan Allah. Tetapi Alkitab juga mengandungi pernyataan yang jelas mengenai kepelbagaian dalam kesatuan itu. Apa persamaan dan perbezaan antara 3 pribadi Tritunggal? Soalan ketiga, beri satu ilustrasi Tritunggal yang digunakan dan mengapa ilustrasi tersebut, walaupun boleh digunakan, tetapi adalah tidak sepenuhnya tepat. Okey semua, masing-masing pergi ke kumpulan sendiri kerana kita akan mulakan aktiviti treasure hunt kita. Baiklah semua, itu sahaja untuk sesi 3 kita. Saya berharap apa yang saya kongsikan sampai kepada kamu semua. Kita jumpa lagi pada sesi seterusnya nanti. Tuhan Yesus memberkati. Bye.